يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا
إله إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis yang ke-18 daripada kitab Riyadhus Salihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kaunihi naqilan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini takluk kepada hal yang mahdhuf, hala kauni Abdullah bin Umar naqilan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat hamba itu malam yugharrir, ay malam tasil ruhuhu halqumahu minal ghargharati wahya ja'lu syarabi fil fami thumma tardiduhu ila asli halqumihi fala yabla'hu au fala yabtali'hu. Iaitu maksud malam yugharrir itu malam tasil ruhuhu, selama mana tidak sampai rohnya kepada halqumnya, daripada ghargharah. Ghargharah itu maksudnya ja'lus syarabi, menjadikan minuman fil fami, memasukkan minuman ke dalam mulut, thumma tardiduhu, kemudian tanpa menelan minuman tersebut, letak minuman tersebut di antara halqum dan dia tidak menelannya. Maknanya roh masih lagi tersekat di sini. Selama mana roh tidak berada di sini, maka Allah Ta'ala tetap menerima taubat daripada hambanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Al-hadisu rawahu Tirmidzi fi da'awat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat, babu taubatu maqbulatun. Babu at-taubatu maqbulatun qabla al-ghargharati. Bab taubat itu diterima sebelum daripada keadaan roh berada di halqum. Lughatul hadis, yugharghir ma'khuzun minal ghargharati, diambil daripada ghargharah. Wahya, yani makna al-ghargharah, wahya yani wa ma'naha wa makna al-ghargharati ja'lu syarabi fil fami, menjadikan minuman itu di dalam mulut, yakni minum air, letakkan minuman di dalam air, summa tardiduhu, summa tardidu syarabi, kemudian tardid maknanya tidak buang keluar dan tidak juga telan ke dalam, ila asli halqumihi, kepada halqumnya, falam yabtali'uhu, dan dia tidak minum hadha syaraba. Wal muradu, dan maksud dengan ghargharah ini, al-ihtidaru wa wusulur ruhi ilal halqumi wa huwa asfalul halqi, iaitu al-ihtidar. Al-ihtidar maksudnya lahzatu khurujir ruhi, yakni saat ketika roh nak keluar dan sampai roh kepada halqumnya, iaitu di bawah kerongkong. Afadal hadithu, yakni hadis ini memberi
pengajaran kepada kita anna min syurutit taubati, bahawa di antara syarat taubat itu antaqa'a minal mukallafi. Yani antaqa'a hadhihi taubatu minal mukallafi, bahawa hendaklah berlaku taubat ini minal mukallafi, daripada mukallaf, qabla an yasila ila halatin la tumkinul hayatu ba'daha adatan. Sebelum daripada sampainya sampai mukallaf itu ila halatin, kepada satu keadaan, la tumkinul hayatu ba'daha, yang tidak mungkin boleh seseorang mukallaf itu hidup setelahnya, setelah keadaan ini. Adatan, pada adatnya, secara adatnya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Maksud idza hadara ahadahumul maut, tidaklah taubat itu bagi mereka yang melakukan kejahatan. Kemudian apabila hadara ahadahumul maut, ketika datang kepada salah seorang mereka itu kematian. Maksud di sini adalah halatul ghargharah, keadaan ghargharah. Qala, lalu dia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya aku kini bertaubat kepada Allah. Maka taubat pada ketika ini sudah pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kerana ini dikira pintu taubat, keadaan pintu taubat telah pun tertutup. Baik. Hadis yang ke-19, wa an Zirr bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Daripada Zirr bin Hubaysh. Zirr ini seorang tabi'in, daripada minat tabi'in, dan sami'a Umar wa Aliyan, dia mengambil hadis, mendengar daripada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Qala, dia berkata, qala Zirru ataitu Safwan bin Assalin, aku mendatangi Safwan bin Assal. Safwan bin Assal salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaza ma'ar rasuli isnai asyarata ghazwatan. Dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 peperangan. Radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi. As'aluhu 'anil mashi boleh kita buat di sini sebagai istinafun bayani. Istinaf bayani li bayani sababil ityan, untuk menyatakan sebab kedatangannya kepada Safwan. Seolah-olah ada satu persoalan yang ditimbulkan. Ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Maka di sini timbul persoalan. Seolah-olah kita timbulkan persoalan, apa sebab dia mendatangi, apa sebab Zir ini mendatangi Safwan bin Asal. As'aluhu 'anil mashi. Ini disebut istinaf bayani. Yani aku nak bertanya kepadanya, as'alu Safwan 'anil mashi 'alal khuffain. Aku nak bertanya kepada Safwan tentang menyapu, yani an mas'alatil mashi 'alal khuffain, tentang masalah 'alal khuffain. Ataupun dalam hadis ni secara terperincinya dia nak tanya tentang muddah, qadru muddah, tempoh muddatul mashi. Muddatul mashi maknanya tempoh boleh disapu di atas khuf tersebut. Atau boleh juga kita katakan jumlah as'aluhu di sini sebagai jumlah hal kepada dhamir mutakallim pada fi'il ataitu. Ataitu as'aluhu 'anil mashi. Aku mendatangi Safwan dalam keadaan aku, hal keadaan aku nak bertanya kepada Safwan tentang masalah al-mashi 'alal khuffaini. Faqala, lalu berkata kata Safwan, ma ja'a bika ya Zirru. Ma ja'a bika ya Zirru, ai ma hamalaka 'alal maji'i. Apakah perkara yang menyebabkan kamu datang wahai Zir? Faqultu, lalu aku berkata, ibtigha al-ilmi.
Ibtigha al-ilmi ini maf'ul li ajlih ataupun maf'ul lahu. Yakni jituka aku mendatangi kamu ibtigha al-ilmi kerana nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu. Faqala lalu berkata faqala Safwan berkata Safwan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu yakni malaikatar rahmati, malaikat rahmah, tad'u ajnihataha, menundukkan sayap-sayapnya. Yakni al-wad'u di sini sama ada hakikatan, sama ada benar-benar sayap malaikat itu ditundukkan, direndahkan, diletakkan di bawah secara hakikat. Wa illam nusyahidhu, walaupun kita tak nampak pun malaikat ni letak sayap, sebab ini di antara perkara yang ghaib, perkara ghaib. Tapi maknanya ini adalah hakikat lil qaidati, kerana kaidah al-masyhurati anna kulla ma warada wa amkana hamluhu ala zahirihi humila alaihi ma lam yarid ma yasrifuhu anhu. Kaidah yang masyhur yakni kullu ma warada wa amkana hamluhu, setiap apa yang warid, wa amkana hamluhu, dan mungkin boleh ditanggungkan ala zahirihi, di atas zahirnya, humila alaihi, maka ditanggungkan ala zahirihi, di atas yang zahirnya. Ma lam yarid ma yasrifuhu anhu, selama mana tidak ada warid perkara yang memalingkan dia daripada zahir dia. Maknanya secara zahir, secara hakikat, malaikat itu memang menundukkan sayapnya. Kemudian waqila, dikatakan juga di sini bukan hakikat tetapi majaz. Majaz maknanya majazun imma anit tawadhu'i, maksudnya malaikat merendahkan sayap dia. Maksud di sini adalah tawadhu'. Ini malaikat ni tawadhu', merendahkan diri mereka li talibil ilmi. Secara majaznya begitulah. Ataupun maksud tad'u ajnihataha di sini secara majaznya adalah al-ma'unah. Yakni malaikat ni memberi bantuan, memudahkan penuntut ilmu. Sebab itulah penuntut ilmu ni kebiasaannya diberi keluasan rezeki. Ramai orang yang suka kepada mereka, banyak bantuan yang diperoleh. Ini di antara maksud majaz daripada innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Baik. Ridha bima yatlubu, yakni maf'ul li ajlih. Li ajli ridhal hasili minha, yakni kerana redha, yakni kerana redha yang terhasil daripada para malaikat itulah. Bima yatlubu talibul ilmi, dengan barang yang dituntut oleh penuntut ilmu. Faqultu yakni berkata Zir kepada Safwan, innahu dhamiru sya'n qad hakka fi sadri al-mashu. Ini qad hakka, yakni telah menyebabkan rasa syak dalam hati aku. Syakka fi sadri al-mashu, telah menyebabkan perasaan syak dalam hati aku, fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini, yakni memberi syak kepada aku dalam dada aku ni mengenai oleh masalah menyapu di atas khuf ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta, dan kamu ni, yakni wahai Safwan, imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka kerana itulah aku datang kepada kamu, hal sami'tahu yadhkuru fi zalika syai'a. Hal sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi zalika syai'a, fil mashi syai'a. Yakni adakah kamu mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pada demikian, yakni fil mashi, qadril mashi, yakni al-mas'ulu an qadril mashi, yakni adakah kamu mendengar
pada demikian, yakni pada masalah menyapu khuf ini syai'ah sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Safwan berkata qala Safwan na'am, ya. Kana ya'muruna idza kunna safran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya'muruna, menyuruh kami para sahabat, idza kunna safran au musafirin, au di sini litashkik, mana syak minar rawi, syak daripada perawi. Apabila kami bermusafir, safran juga jamak daripada musafirin, safran. Maknanya safran ni pun jamak daripada seperti kalimah sahbun. Sahbun. Kunna safran au musafirin illa an nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kami ketika kami bermusafir, jangan kami mencabut khifafana, mencabut khifafana, yakni khuf kami ini salah satu ayamin, selama 3 hari ketika bermusafir, walayaliyahunna, bersama malam-malamnya lah, illa min janabatin, yakni melainkan bila berjanabah, yakni fayalzamuhu naz'ahu, maka lazimlah di atas seseorang itu mencabutnya apabila berlaku janabah. Walaupun tak sampai lagi 3 hari, jika dah berjanabah, perlu mandi wajib, maka terbatal tempoh 3 hari tersebut dan perlu mandi wajib dan ambil wuduk kembali, barulah boleh pakai khuf kembali. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, yakni lakin la nanzi'aha, tetapi lakin la nanzi'uha, tetapi kami tidak membuangnya, kami tidak perlu mencabutnya, fiha min ghaitin, yani fiha fi salasati ayyam, itu kami tidak perlu, lakin la nanzi'u khifafana fiha fi salasati ayyam min ghaitin aw baulin aw naumin wa naumin. Dan tetapi kami tidak perlu mencabutnya pada 3 hari tersebut kerana buang air besar, kencing ataupun tidur. Maknanya kalau buang air besar tidak perlu cabut khuf tersebut. Boleh pakai, ambil wuduk dan sapu saja di atas khuf. Fakultu, dan aku berkata, fakultu zir, hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'ah. Ditanya soalan yang kedua. Hal sami'tahu, yani hal sami'tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru fil hawa syai'ah, yani yazkuru fil hubbi syai'ah. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perihal cinta sesuatu? Qala na'am. Lalu Safwan mengatakan, ya, na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam permusafiran. Fa baina nahnu indahu, dan ketika kami bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba menyeru, memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rabiyun, oleh seorang Arab Badawi, bi sautin lahu jahwariyin, dengan suara yang baginya begitu kuatlah. Jahwari yani asyadidul 'ali, suaranya begitu tinggi, ya Muhammad. Maknanya sebenarnya panggilan ini tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya boleh jadi arahan, pengharaman daripada memanggil nama Nabi sebegini ni, lam yasil ila hadzal a'rabi, tak sampai kepada Arab Badawi ni. Lam yakun ya'lamu bidzalika, dia tak tahu perkara demikian. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana dia jawab. Nahwa yakni maf'ul mutlaq, ai ijabatan nahwa. Nabi jawab dengan suara yang seperti dia jugalah. Mari kemari kamu. Faqultu lahu.
Dan Safwan mengatakan, faqultu ai Safwan lahu lil a'rabi, aku mengatakan kepada A'rabi ini, waihaka, maknanya tak patut kamu, ughdud min sautik, yani unqus min sautik, rendahkan suara kamu, fa innaka indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhita an hadza, sesungguhnya kamu dicegah daripada ini, yani an raf'is saut wa uluwihi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi la aghdud. Faqala A'rabi wallahi la aghdud la anqusu sauti. Demi Allah la aghdud, demi Allah aku takkan rendahkan suara aku, tetap nak cakap kuat juga. Qala al-A'rabi, berkata A'rabi ini, Arab Badawi ini, al-mar'u, ia mengatakan al-mar'u yuhibbul qauma, seorang lelaki ini yuhibbul qauma, mencintai satu kaum, walamma yalhaq bihim, yakni fil a'mal wa turuqil kamal, seorang lelaki ini mencintai satu kaum, satu golongan, sedangkan lamma yalhaq bihim, dia ni tidak bersama mereka. Ini yakni amalan lelaki ini tidak sama seperti mereka. Amalannya masih kurang. Lama ini maknanya linafil madil mustamir. Linafil madil mustamir ni maknanya contoh kalau kita tunggu kawan kita. Kawan kita belum lagi datang. Jadi tapi dia akan datang. Cuma dia tak datang lagi. Contoh hal ja'a Zaidun lamma yaji. Kita sebut maknanya adakah Zaid telah datang? Kita sebut lamma yaji, yakni dia belum lagi datang. Tapi dia akan datang nanti. Bila dah tunggu, dah putus asa dah, dia memang tak datang. Hal ja'a Zaidun lam yaji. Adakah Zaid datang? Dia tak datang. Maknanya kita dah tak tunggu lagi dah, memang dia dah tak datang. Yaji lam di sini maknanya harfu qalbin wa nafyin. Huruf tukar daripada mudhari' kepada madhi dan huruf nafi. Kalau lan yaji'a, dan dia tak akan datang, itu menafikan istiqbal. Lamma yalhaq ini linafil madhi al-mustamir, menafikan yang madhi dan terus sampai istiqbal. Baik. Dan dia akan datang nanti. Walamma yalhaq bihim, dan dia masih lagi belum sampai keadaannya, amalannya seperti mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ay lam ya'lam bi'amalihim. Lam ya'lam bi'amalihim. Al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim, ay lam ya'mal bi'amalil qaum. Lelaki mencintai satu kaum tapi dia tidak beramal seperti kaum ini, adakah mereka akan bersama di akhirat nanti? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Bermula seseorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi. Dan sentiasalah yuhaddithuna yuhaddithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya famazala ini min kalami Safwan. Jadi dia mengatakan famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghribi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu pintu daripada maghrib. Masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Yang mana masiratu ardihi, perjalanan panjang dia ni, panjang pintu ni, besar pintu ni, yasiru rakibu, apabila seorang berjalan, menunggang kenderaan, menaiki kenderaan, berjalan daripada hujung kepada hujungnya, arba'ina au sab'ina aman. Dia akan sampai selama 40 tahun ataupun 70 tahun. Maknanya nak cerita pintu ini amat besar sekali. Pintu taubat ini amat besar sekali. Qala Sufyanu, yakni Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyanu ay Sufyan bin Uyainah, ahadur ruwati, salah seorang perawi, qibala Syam,
di sebelah Syam itu khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubati. Di sebelah Syam itu, di pihak Syam itu Allah Ta'ala telah menciptakan pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi maftuhan, satu lubang, satu pintu untuk taubat. Yakni sawa'un minal kufri, kana minal kufri, atau minal zambi. Sama ada taubat daripada kekufuran ataupun daripada dosa lah. La yughlaqu hatta tatlu asyamsu minhu. Tidak ditutup pintu itu sehingga terbit matahari daripadanya. Yani minal maghrib. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahihun. Al-hadithu rawahu Tirmizi fi da'awat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Ad-Da'awat. Babu ma ja'a fi fadli taubati wal istighfari wa ma dzukira min rahmatillahi li'ibadihi. Dan juga warawahun Nasa'i fi kitabit taharati babu tauqiti fil mashi 'alal khuffaini lil musafiri. Bab penetapan masa bagi masalah sapu di atas khuf bagi orang musafir. Wa Ibnu Majah fi kitabit taharati wal fitani. Dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dalam kitab At-Taharah dan kitab Al-Fitan. Lughatul hadis ma ja'a bika, yakni ma hamalaka 'alal maji', apa yang menyebabkan kamu datang. Ibtigha' al-ilmi, yakni min ajli talabil ilmi, yakni ji'tu min ajli talabil ilmi minka ya Safwan, aku datang kerana nak menuntut ilmu daripada kamu. Tada'u ajnihataha majazun an ma'unatihi, ataupun hakikatan sebagaimana yang disebut tadi lah. Ataupun majaz di sini, majaz an ma'unatihi, majaz daripada ma'unati talibil ilmi watai siri sa'yihi, sa'yi talibil ilmi. Yani memberi bantuan, majaz dengan makna memberi bantuan kepada penuntut ilmu dan mempermudahkan jalannya. Hakka fi sadri hasala indi syakkun, terhasil syak dalam jiwaku al-ghaid fi asli lughati, pada asal lughah. Asli wad'il lughati huwal makanul munkhafidu, tempat yang rendah, minal ardi, daripada bumi. Yakni seseorang yang nak buang air besar dia akan gali. Dia ke tempat yang rendah, dia akan gali tanah tu, tempat tu rendah. Wa utliqa ay wa wastu'mila ala ma yakhruju, lalu diguna pakai di atas ma yakhruju, perkara yang keluar min duburil insani, daripada dubur seseorang manusia, lil bujawarati, kerana ada hubungan dekat. Safron jam'u safirin, jamak kepada safir. Mislu sahbin jam'u sahibin, seperti sahbin jamak kepada sahib. Au tadullu ala syakki, au di sini au dan safron au musafirin, au tadullu ala syakki, menunjuk di atas syak minar rawi, daripada perawi. Hal qala safron au musafirin. Khifafana jam'u khuffin, jamak kepada khuf, wa huwa ma yulbasu fi qadamil insan, barang yang dipakai pada kaki manusia, kal hizai, seperti seliparlah khuf. Ya'muruna al-amru huna lil ibahati wal jawaz, yakni Nabi SAW menyuruh. Jadi menyuruh di sini al-amru bukan lil wujub tetapi lil ibahah wal jawaz, keharusan sahaja. Nak pakai, tak pakai pun tak apa. Al-janabah ya lughatan al-bu'du, janabah maksud pada bahasanya adalah al-bu'du, jauh. Wa syara'an, pada syaraknya ma yujibul ghusla, barang yang mewajibkan mandi, min jima'in, yakni bisababil jima', dengan sebab jima', min dengan makna ba, au inzalin, atau keluar air mani, khurujil mani. Al-hawa al-hubbu a'rabi nisbatun ila a'rabin, nisbah kepada a'rab. Wa hum sukanul bawadi, yakni penduduk kampung pedalaman daripada bangsa Arab. Wa nusiba ilal jam'i, tapi dinisbahkan kepada jamak i'rab, tamyizan lahu an arabi, kerana nak membezakan baginya, yakni lil a'rab ini daripada arabi, perkataan arabi alladhi yashmalu man yaskunul badiyata awil qura, kerana nak membezakan daripada arabi yang mana kalimah arabi ini merangkumi mereka yang tinggal di kampung-kampung ataupun al-badiyah, di bandar-bandar, ataupun di kampung-kampung. Al-badiyah di pedalaman, ataupun awil qura di kampung-kampung luar lah. Al-jahwari asyadidul ali, ini dengan suara yang tinggi. Nahwan min sautihi ay bi sautin murtafi'in, dengan suara yang tinggi, ka sautihi, seperti suara Arab Badawi tersebut. Ha'u maksudnya khuz, waihaka, yakni kalimatu tarahumin wa tawajju'in,
tuqalu kalimah tarahum ataupun tawajjuh, maknanya kalimah yang nak kritik dah. Tuqalu liman waqa'a fi su'il la yastahiquhu, yang dikatakan kepada orang yang berlaku yang jatuh dalam keadaan buruk yang la yastahiquhu, yang tidak sepatut baginya. Udud unqus lamma yalhaq bihim ay lam ya'mal mithla amalihim, tidak beramal seperti amalil qaum min haitsul kamalu, dari sekira-kira kesempurnaan. Famazala ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maksud famazala yuhaddithuna itu dimaksudkan dengan nabi lah, nabi, kata-kata nabi litaubati liqabuli taubati, yakni untuk menerima taubat. Apa dal hadisu? Hadis ini memberi faedah kepada kita al-hatta ala talabil ilmi wa su'alil mukallafi ahlal ilmi amma ashkala min amri dinihi. Ini galakan kepada penuntut ilmu dan juga galakan supaya bertanya. Ini al-hatta ala talabil ilmi, galakan supaya menuntut ilmu dan galakan supaya bertanya seorang mukallaf kepada ahlul ilmi amma ashkala, tentang perkara yang memberi kemuskilan kepadanya min amri dinihi, daripada perkara agamanya. Yang kedua, jawazal mashi alal khuffaini wa muddatihi, yakni wa muddatahu lil musafiri salasata ayyam bilayaliha, yakni memberitahu kepada kita tentang keharusan menyapu di atas khuf, boleh kita sapu di atas khuf, dan tempohnya wamu ataupun sini kita kata wamuddatuhu lah, wamuddatuhu, dan bermula tempohnya, wamuddatul mashi, dan bermula tempohnya, tempoh sapu ini lil musafiri, yang diharuskan kepada musafir, salah satu ayamin, iaitu 3 hari, bilayaliha, salah satu jadi khabar kepada muddah. Walil muqimi, dan harus wa muddatuhu lil muqimi yaumun wa lailatun, kepada mereka yang bermukim, yang tidak bermusafir, sehari semalam sahaja. Wa tabtadi'ul muddatu, dan mula tempoh minal hadasi ba'da lubsihi, dimulakan tempoh itu muddatil mashi minal hadasi, yakni daripada berlakunya hadas ba'da lubsihi, sehingga dia setelah dia pakai lah, maknanya setelah dia pakai, kalau belum lagi berhadas, contoh subuh ni dia ada wuduk dengan sempurna lalu dia pakai khuf, maka tidak lagi dimulakan waktu 3 hari ataupun sehari semalam bagi yang bermukim itu. Mungkin dalam pukul 9-10 nanti dia berhadas, maka bila berhadas pada pukul 10, itulah masuknya waktu untuk dikira 3 hari ataupun sehari semalam. Maknanya kalau dia pakai sekarang, wuduknya sudah sempurna, dia basuh kaki, dia pakai khuf, tapi dia tidak berhadas selama 2 hari. Contohlah, dia tak berhadas selama 2 hari. Jadi belum lagi dikira 3 hari tersebut. Dikira 3 hari, sehari semalam bila mula berhadas. Wa yushtaratu li jawazil masih, dan diharuskan, disyaratkan bagi keharusan menyapu ini, an yakunal khuffu tahiran, hendaklah khuf itu tahiran, suci. Maknanya bukan dibuat daripada perkara yang najis seperti kulit khinzir dan sebagainya. Wa an yulbasa ba'da taharatin kamilatin, dan hendaklah dipakai setelah taharah yang sempurna. Setelah kita basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, ambil wuduk dengan sempurna dulu. Maknanya kalau kita basuh kaki kanan, lalu kita pun pakai khuf untuk kaki kanan, sedangkan kaki kiri kita tak basuh lagi, maka khuf di kaki kanan tu belum lagi sah. Lalu kita basuh kaki kiri, kita pakai khuf yang kaki kiri. Yang kaki kiri tu sah sebab dah sempurna. Cara dia kita buang kembali yang kaki kanan, pakai kembali, barulah sah. Wa an yakuna satiran lil ka'baini, dan hendaklah dianya menutup, an yakuna al khuffu satiran lil ka'baini, menutup buku lali. Wa an yumkina tatabu'ul masyi fihi fil khuffi li taraddudil musafiri, dan bahawa hendaklah boleh digunakan untuk berjalan lah, digunakan berjalan padanya dengannya, dengan khuf ini sebagai perjalanan al-musafir, musafir lihajatil musafir duna an yabla, tanpa ada kerosakan. Maknanya kalau dia pakai khuf ni, dia buat kan musafir ni dia pergi ke sana pergi kemari, dia pakai khuf tu tidak rosak. Jadi kalau pakai
macam benda sebab khuf ni tidak semestinya kulit, cuma biasa kita pakai kulit lah sebab itu lebih selesa. Maknanya khuf ini kalau kayu pun tak apa, kaca pun tak apa, syarat dia air tak masuk menembusi perkara tersebut. Bukannya syarat dia mesti kulit, bukan. Jadi cumanya naknya khuf tersebut mestilah tidak mudah rosak kalau dipakai oleh musafir dan berjalan menunaikan hajat dia lah. Wa yanubu mashul khuffaini an ghaslir rijlaini fi taharati min al hadatsil asghari faqat. Dan khuf ini mengganti sapu di atas khuf ini mengganti daripada basuhan kaki fit taharati pada taharah min al hadatsil asghari faqat, daripada hadas kecil sahaja. Kama zukira fil hadisi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, min ghaitin wa baulin wa naumin wala yanubu an ghaslihi ma fit taharati, dan tidak menjadi ganti daripada basuh kedua-duanya ghasli rijlaini fit taharati min al hadatsil akbar, tak ganti untuk bertoharah daripada hadas akbar. Maknanya kalau hadas susah wajib buang khuf itu dan kena basuh kaki kal janabati wal haidi wan nifasi. Fala budda fi hadhihi al halati min naz'il khuffi wa ghasli rijlaini, maka tak dapat tidak dalam keadaan ini halil janabati min naz'il khuffi, mestilah cabut, mestilah buang khuf tersebut dan mesti basuh kaki tersebut. Seterusnya at-ta'adduba ma'al ulama'i was salihin, mesti beradab dengan para ulama dan para salihin. Wa khafdus sauti, dan mesti merendahkan suara fi majalisil ilmi, dalam majlis-majlis ilmu. Tak sepatut maknanya meninggikan suara dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian ta'lim al-jahili, yakni mengajar kepada orang jahil husnal adabi, orang yang tak tahu, maka kita kena bagi tahu dia tentang adab yang baik, wa qawaidas suluki, dan cara hidup yang betul. Seterusnya al-iqtida'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi, mengikut nabi pada sifat lembutnya, walaupun Arab Badawi tersebut panggil dengan suara yang tinggi agak kasar, Nabi tak marah kembali. Nabi tetap menjawab soalan dengan baik. Wa husni khuluqihi, pada kelembutan Nabi, pada akhlak Nabi yang baik. Wa mukhatabatihi, dan perbualan Nabi an-nasa dengan manusia ala qadri ilmihim, mengikut kadar ilmu mereka, wa anqulihim, dan akal mereka. Yakni orang Arab Badawi, orang Arab Badawi ini, mereka ini tidak sama akalnya dengan para sahabat yang lain. Jadi Nabi khitab, bercakap dengan dia mengikut keadaan akal dia lah. Al-hirsa ala mujalasati salihin wa hubbihim wal qurbi minhum. Ini galakan supaya berada bersama para salihin dan mencintai mereka, dan wal qurbi minhum, mendekati mereka. Sebab itulah kita kena menziarahi para salihin, para ulama, supaya sifat dan akhlak mereka juga kena kepada kita. Wal bu'da an mukhalatatil asyrari, wal bu'di an mukhalatatil asyrari, yakni galakan supaya menjauhi daripada bercampur dengan orang-orang yang rosak, yang boleh menyebabkan kita ni akhlak kita, memberi kesan kepada akhlak kita jadi tak baik. Wal hadara min ta'alluqil qalbi bi ahlil ma'asi wal fujur, dan juga bagi peringatan daripada takluknya hati dengan ahlil ma'asi wal fujur. Min sya'nil mahabbati, di antara keadaan muhabbah, keadaan cinta itu, antajzibal muhibba, bahawa cinta ini dia akan menarik, membawa orang yang mencintai ila tariqi man yuhibbu, kepada jalan orang yang dia cintai. Wa tahmilahu, dan dia akan membawa al-muhibba ala ta'atihi, kepada ta'ati man yuhibbu, taat kepada orang yang dia cintai. Dia akan turut saja perintah dan arahan daripada orang yang dia cintai. Fataha babal amali war raja'i wa tabshira bin najati wal lutfi fil mau'izati wal lutf, yakni nak cerita tentang pembukaan pintu harapan dan cita-cita. Walaupun berlaku maksiat, walaupun berlaku dosa, tetapi pintu taubat tetap terbuka sehinggalah matahari terbit di sebelah barat.
wa tabsyira, dan memberi berita gembira dengan kejayaan sekiranya bertaubat kepada Allah, wal lutfa fil mau'izati, yakni dan kelembutan dalam memberi nasihat, sa'ata rahmatillahi azza wa jalla, keluasan rahmat Allah taala, wa taisirahu, dan juga kemudahan rahmat Allah taala, wa taisirahu asbabal hidayati, yakni memudahkan kepada seseorang hamba itu sebab-sebab kepada hidayah. Taisir ataupun taisirallahi asbabal hidayah, yakni Allah taala mempermudahkan sebab-sebab hidayah kepada seseorang. Wa fathahu babat taubati, dan Allah taala ni membuka pintu taubat. Wa fathallahi babat taubati. Wa zukiral babi, dan disebut albab ini rubbama yakunu kinayatan an zalika an fathi babi taubah. Mungkin disebut pintu taubat ini boleh jadi adalah ia kinayah daripada demikian, kerana dibuka peluang untuk bertaubat, maka disebut sebagai pintu, kerana pintu itulah sesuatu yang dibuka. Biasa kita buka ni pintu, maka disebut albab kepada taubat ini. Waqad yakunu baban, dan boleh jadi memang pintu yang betul. Memang pintu yang betul. Allahu a'lamu bihaqiqatihi, dan Allah Ta'ala lah yang tahu tentang hakikat pintu tersebut. Hadis ke-20 insya-Allah kita sambung esok hari. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin.